Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dr. 9 TV. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat datang ke channel saya. So, Dr. 9 TV. So, hari ini just saya nak berkongsi sedikit perkara asas lah. Maksudnya pengenalan kepada kursus CFT 1063. So, iaitu Basic Multimedia and Web Technology. Okay, so kalau dalam bahasa Melayunya kita kata sebagai asas multimedia dan teknologi web. Okay, walaupun slide ni dalam bahasa Inggeris, saya cuba explain dalam bahasa Melayu lah, atau supaya mungkin lebih mendapat pencerahan kepada siapa yang mungkin ingin dapat pencerahan dalam bahasa Melayu. Okay, so basically secara asasnya kita ada content untuk presentation kepada pengenalan kursus CFT 1063 ni. So mungkin kita nak discuss berkenaan dengan sinopsis apa gambaran secara keseluruhan lah kursus yang bakal para pelajar pelajari ni, dan juga goal ataupun matlamat mengapa pelajar perlu belajar kursus CFT 1063 ni, dan juga learning outcome, maksudnya macam mana kita outcome kepada pembelajaran kita. Okey, dan juga sedikit mungkin nota syarahan dan juga tutorial, dan mungkin silibus, dan juga projek pengenalan kepada projek ataupun penerangan kepada projek yang bakal para pelajar laksanakan dalam semester ini. Okey, saya pergi satu persatu. Sinopsis. Okey, dalam secara ringkasnya kita menggunakan kaedah studio based learning dalam menyampaikan kursus ini, iaitu kita mempelajari asas kepada reka bentuk dan juga pembangunan sesuatu projek multimedia dan juga laman sesawang. Maksudnya kita nak bangunkan laman web tersebut lah. Okey, antara kandungan-kandungan yang diberi tumpuan dalam kursus ini adalah macam mana kita mengenal pasti dan yang menggunakan elemen multimedia, okey, seperti audio, video, teks dan sebagainya, dan juga sedikit berkenaan dengan asas penggunaan hypermedia, iaitu kita hypermedia dan www, World Wide Web, dan juga storage. Storage ni maksudnya di sini adalah memory ataupun storan kepada audio, storan kepada video, dan storan kepada image. Dan dalam kursus ini juga kita mempelajari web interface, di mana antara muka, sebab bila kita tengok website yang kita tengok ni, apa yang kita nampak antara user dan screen tu adalah interface, kita panggil antara muka. Okey, dan juga sedikit sebanyak asas kepada pengaturcaraan lah. Kita pergi tak begitu dalam lah, tak begitu mendalam. Kita hanya mempelajari skrip kepada programming tersebut, di mana macam mana kita menggunakan skrip ataupun basic programming tersebut dalam beberapa bahasa pengaturcaraan lah, seperti HTML, JavaScript, okey, CSS dan sebagainya. So jangan risau, kita akan ajar para pelajar kita untuk memahami dengan lebih lanjut lah, okey, beberapa konsep dan juga kemahiran dalam kursus ini. Okey, dalam kursus ini juga, kursus asas multimedia dan teknologi web ini, para pelajar juga diberi pendedahan dan juga diberi knowledge ataupun pengetahuan dan kemahiran dalam membangunkan projek multimedia dan juga projek website. So dua perkara lah yang menjadi tumpuan dalam kursus ini.
Okey, seterusnya adalah evaluation. Evaluation ni di mana kita menilai apa yang dinilai dalam kursus ini, iaitu seperti macam mana pelajar-pelajar kita menghasilkan design, maksudnya proses mereka bentuk produk multimedia dan juga mereka bentuk laman sesawang ataupun website tersebut. Okey, yang kedua adalah end product. End product di sini maksud dia produk akhir, produk akhir yang para pelajar hasilkan. Okey, ada dua produk yang bakal dihasilkan yang dilaksanakan secara berkumpulan, iaitu produk multimedia, okey, produk multimedia dan juga website. So dua produk yang ingin dihasilkan, produk multimedia dan website. Yang ketiga adalah penyelidikan dan dokumentasi. Okey, di mana kita ingin melihat sejauh mana para pelajar ni melaksanakan penyelidikan dalam proses menghasilkan projek tersebut, dan juga kaedah sistematik ataupun format sistematik yang diguna pakai dalam reporting, dalam melaporkan projek berkenaan. Okey, kita tak nak para pelajar tidak ada satu format yang sistematik dalam menghasilkan sesuatu laporan projek, di mana di industri pun seperti yang saya bekerja di industri dulu sebelum menjadi pensyarah, memang dokumentasi yang sistematik ni amat penting lah untuk mengurangkan komunikasi gap ataupun jurang komunikasi antara rakan-rakan dalam industri dan juga di kalangan ahli projek. Sebab tu kita perlu kepada dokumentasi yang jelas dan sistematik. Okey, yang terakhir sekali ataupun yang paling utama dalam penilaian adalah final exhibition. Okey, di mana final exhibition ni kita fokus kepada presentation. Macam mana para pelajar kita menjual idea mereka dan menjual produk mereka dalam bentuk presentation, maksudnya secara verbal secara verbal. So mungkin juga dalam keadaan online begini kita boleh hasilkan satu video ataupun mungkin presentation secara atas talian, ataupun exhibition secara maya. So yang tu kita akan fikirkan lah. Kita terpaksa bekerja dalam limitasi yang dalam keadaan sekarang ni. Seterusnya adalah goal. Goal maksudnya di sini tujuan utama lah. Tujuan utama dalam kursus ini adalah kita ingin memberi pengetahuan dan juga kemahiran kepada student, supaya mereka dapat menghasilkan produk multimedia. Yang dua tadilah. Yang memenuhi beberapa elemen multimedia yang kita bakal pelajari, iaitu seperti teks, video, grafik dan sebagainya, dan juga macam mana para pelajar ni menggunakan ataupun memahami fungsi yang ada dalam sesuatu software tersebut yang boleh digunakan untuk menghasilkan projek multimedia tersebut ataupun produk multimedia tersebut. Dua lah. Bagaimana nak menghasilkan kemahiran menggunakan software, menghasilkan website, dan juga kemahiran menggunakan software berkaitan untuk menghasilkan ataupun membangunkan laman sesawang ataupun laman web tersebut. Seterusnya ini juga penting lah, para pelajar perlu mengetahui learning outcome. Maksudnya hasil kepada pembelajaran tersebut. Sebab kita dah belajar, kita dijangka akan mempelajari knowledge baru ataupun knowledge tambahan, dan kita expect ataupun kita menjangkakan hasil pembelajaran tersebut tu dapat memberi pengetahuan dan juga kemahiran kepada pelajar seperti berikut, di mana di akhir kursus ini para pelajar dan para pelajar berupaya untuk menerangkan, maksudnya kita boleh explain, so kita memperlengkapkan pelajar kita dengan kemahiran dan juga pengetahuan yang cukup kepada elemen-elemen multimedia dan web teknologi. Maksudnya secara teorinya
para pelajar memahami apakah elemen multimedia yang kita ingin pelajari dan yang kita boleh gunakan dalam penghasilan produk multimedia tersebut. Okey, dan juga para pelajar juga perlu berupaya menerangkan ataupun mengetahui teknologi yang berkaitan dengan web. Okey, kita panggil web teknologi di sini. Maksudnya teknologi yang berkaitan dengan pembangunan web dan juga internet. Okey. Okey, yang kedua adalah para pelajar juga perlu berupaya untuk mendemonstrasikan kemahiran yang dipelajari tersebut dalam bentuk penghasilan produk multimedia. Okey, kita dah dapat memahami, dapat mengenal pasti dan juga dapat kita mahir dalam menggunakan teknologi tersebut dan juga memahami teori-teori berkaitan dalam pembangunan projek multimedia tersebut. Kita akan demonstrate kemampuan pelajar tersebut menerusi penghasilan projek multimedia dan juga laman web tersebut. Dan juga kita juga ingin melengkapkan pelajar-pelajar kita dengan kemahiran untuk menghasilkan report. Report because kita dah tahu first, kita dah berjaya buat dan kita kena mampu untuk membuat laporan atau report kepada projek kita supaya kita boleh rujuk projek kita ni dalam bentuk documentation. Bila kita di industri, memang documentation ni amat penting. So skill-skill ni lah yang menjadi asas ataupun yang memang penting kepada semua graduan, termasuk maksudnya khususnya dalam kursus inilah. So seterusnya lecture. Kaedah yang kita gunakan dalam memberi ataupun memindahkan pengetahuan ataupun kemahiran ni menerusi kaedah syarahan dan juga kaedah tutorial. Di mana syarahan ni kita mengambil masa dalam masa 1 jam untuk beri syarahan dan juga 2 jam untuk tutorial. Di mana kita ada 5 lecturer, salah satunya saya dan ada lagi rakan saya, dan juga 5 tutorial group yang kita guna Google Meet sebagai e-learning platform. Kita dah faham norma baru sekarang kita banyak menggunakan e-learning platform, dan juga kehadiran memang menjadi satu orang kata penting lah dalam assessment dan juga kuliah ni. Dan juga perlu diingatkan pelajar-pelajar perlu memenuhi syarat 80% daripada kehadiran tersebut. Kalau tidak melebihi 80%, mungkin penilaian kepada kerja-kerja yang dihasilkan dan juga assignment tu kita tidak akan nilai lah. Maksudnya dia tidak mencukup, orang kata minimum contact hour ataupun minimum kelas yang diikuti. So seterusnya adalah silibus. So kalau kita tengok silibusnya lebih berkaitan kepada produk multimedia, multimedia, asas, teori dan sebagainya, dan juga termasuk teknologi web yang digunakan ataupun teori-teori yang kita perlu pelajari dalam berkaitan dengan web teknologi. Seperti dalam minggu pertama kita mungkin fokus kepada introduction kepada multimedia, dan juga mungkin kita pelajari sedikit beberapa definasi yang agak penting lah. Multimedia tu apa, and then macam mana multimedia ni wujud, dan juga mungkin apa yang kita dapat manfaat daripada kemahiran multimedia ni. So antara aktiviti tutorial yang bakal pelajar akan lalui adalah memang kita expect pelajar ni terus buat email. Mungkin ada pelajar kita yang belum ada kata email yang khusus lah untuk projek tu, sebab kita buat berdasar secara berkumpulan. Mungkin nak register email ke ataupun yang tu kita akan buat lah. Saya rasa pelajar dah biasa dengan ni, cuma kita akan buat ni sebab untuk projek kita. Yang penting dalam minggu pertama ni pelajar dah kena ada group lah. Sebab kebanyakan projek yang kita buat ni adalah berdasarkan group.
Okey, individu mungkin untuk penilaian test dan juga kuis. Okey, minggu kedua kita dah fokus kepada kandungan asas dalam multimedia dan juga web. Maksudnya kita kena pasti tools-tools yang berkaitan. Tools ni maksud dia software lah. Okey, software ataupun hardware yang kita gunakan dalam projek pembangunan web dan juga projek multimedia tersebut. Okey, so mungkin kita boleh explore video editing software, and then kita boleh explore tools yang kita gunakan dalam penghasilan web. Okey, dan banyak lagi lah grafik punya tools dan sebagainya. Software-software yang berkaitan dalam pembangunan multimedia dan web. Okey. Dan seterusnya kita fokus kepada kandungan asas lah multimedia tersebut, iaitu elemen teks, grafik, animation, audio, video dan interactivity. So this is the basic component lah dalam multimedia untuk kita explore, untuk kita belajar dan kita memahami kaedah dan juga macam mana kita ingin adaptasi elemen multimedia tersebut dalam projek kita nanti. Okay. And then next terusnya kita ada mid semester break. So selepas semester break tu kita bagi masa lah untuk you buat assignment 1. Okay, assignment 1 tersebut adalah seperti projek multimedia lah. Okay, kena siap lah sebelum selepas semester break kena hantar dan teruskan dengan assignment kedua iaitu web. Okay, selepas semester break kita mungkin akan fokus juga kepada multimedia dan web development model. Okay, di mana bila kita ingin membangunkan sesuatu laman web ataupun membangunkan produk multimedia ni, kita rujuk kepada beberapa model. Model kita kata model ni kita kata rujukan ataupun orang kata kaedah proses yang kita gunakan dalam pembangunan projek tersebut. So model kita ada banyak lah model, nanti kita bincang dalam kelas nanti. Dan juga kita akan fokus kepada teknologi web. So apa yang menjadi asas kepada teknologi web itu sendiri. Okey, di mana kita mungkin tengok sedikit internet. Okey, macam mana internet wujud dan juga apakah teknologi di sebalik internet tersebut dan juga cloud computing. Okey, kalau kita tengok on this related banyak to the ICT lah. Okey, di mana dia punya kata fundamental kepada web tersebut ataupun teknologi web tersebut. Okey, sama ada hardware, software dan juga sistem itu sendiri. Okey. Kita juga mempelajari beberapa aspek dalam bentuk trend multimedia dan web teknologi. So di mana bila kita dah tahu all this kita kata asas multimedia dan juga web teknologi ni, kita akan tengok juga trend di industri. Okey, macam mana trend multimedia ni, projek yang macam mana. Sebab kalau kita tengok multimedia dulu dan multimedia sekarang, dia agak berbeza. Sebabnya mungkin kemampuan teknologi itu sendiri. Okey, kemampuan teknologi itu sendiri yang membantu perubahan trend dalam projek multimedia dan juga web development tersebut. Okey, mungkin capacity cloud dah meningkat, kita kata bandwidth ni maksudnya kelajuan internet tu semakin meningkat. So itu menyumbang kepada trend-trend baru dalam projek multimedia dan juga projek website tersebut. Mungkin ada teknologi baru nanti yang akan keluar. Okay, for example, kalau kita tengok dulu macam mana kita berinteraksi dengan komputer. Sekarang dah semakin canggih. So kita akan explore lagi lah apa topik-topik yang berkaitan dalam trend ni. Mungkin kita boleh predict trend baru nanti. So kita akan bincang lah the trend dan juga the future of this multimedia dan juga web teknologi. Mungkin 5 tahun akan datang web teknologi ni dah tak ada, kita diganti dengan teknologi lain pun kita tidak tahu. Jadi kita akan belajar trend, macam mana trend sesuatu teknologi itu berubah dan juga trend semasa yang berlaku. Okey, seterusnya kita tengok kepada application of the multimedia and different field. So maksud dia bila kita dah pelajari multimedia ni, mungkin kita nak tengok aplikasi multimedia ni dalam bidang-bidang lain. Okey, bidang-bidang warisan, bidang-bidang sains dan juga bidang education dan sebagainya. So banyak kalau kita observe. So kita lebih kepada perbincangan lah, and then macam mana kita boleh
buat satu projek ya, okey, yang menyumbang kepada perkembangan bidang itu sendiri. Okey, minggu ke-13 kita fokus kepada macam mana industri praktis, industri praktis. Okey, maksudnya multimedia ni bila dah ada peluang-peluang perniagaan lah, peluang-peluang perniagaan yang kita boleh explore, sama ada dalam bentuk services, perkhidmatan dan juga penghasilan produk. Okey, so dalam minggu ni kita akan jemput lah, mungkin kalau kita dapat jemput pemain industri lah, untuk memberi dia panggil lecture jemputan, pensyarah jemputan, untuk berkongsi apa yang berlaku di industri dan juga mungkin memberi cadangan lah kepada kita untuk kita adaptasi beberapa teknologi baru dalam multimedia ni untuk kita memperkemaskan projek kita, projek multimedia dan juga projek web tersebut. Kita juga mempelajari issues yang berkaitan dengan multimedia seperti trend copyright, ethics, safety dan future prediction, di mana apakah teknologi baru yang bakal muncul dan juga mungkin beberapa isu di sebalik penggunaan dan juga penghasilan produk multimedia tersebut. Mungkin apa menjadi kata impact kepada perkara-perkara lain di luar sana yang mungkin menjadi tumpuan para industri dan juga para pelajar dan juga community ataupun netizen di luar sana. Okey, so kita ada study week juga. Okey, study week ni kita buat revision lah. Mungkin nak siapkan projek ke ataupun nak buat presentation dan sebagainya. Ada masa dalam week, study week, dan juga ada masa juga untuk examination week. Okey, jika ada examination dan sebagainya. Dan di akhir semester kita ada final exhibition lah. So kita akan rancang lah bagaimana kita nak buat final exhibition secara maya ni. So mungkin kena siap beberapa kandungan dan juga portfolio secara maya. Okey, portfolio secara digital dan portfolio secara video dan teks secara maya. Okey, seterusnya I think yang ni the last one. Okey. Untuk project brief, okey, secara ringkasnya penerangan kepada projek ni kita ada 4 item, 4 projek. Okey, 4 kata apa submission yang perlu dibuat lah. Satu adalah short video, group 30%. Okey, kedua adalah online portfolio iaitu website sebanyak 20% penilaiannya, dan juga test secara individu, mungkin quiz ataupun test. Okey, 20% yang bakal berlaku pada minggu ke-14. Dan final exhibition diambil kira 30% daripada keseluruhan grade yang kita akan nilai. Okey, so ini 4 lah project brief yang kita perlu alert, dan masing-masing kena tahulah. Okey, kalau nak mengharapkan pensyarah untuk tolong tengok ni, rasanya dia pun nak handle ramai pelajar. Jadi para pelajar kena prihatin, kena alert lah. Okey, beri perhatian kepada continuous assessment ni, sebab ini adalah markah para pelajar ni. So kena jagalah. Okey, slide yang terakhir ni kita fokus, mungkin saya nak bincang sedikit ataupun beri penerangan secara ringkas antara rujukan-rujukan yang diguna dalam kursus ini adalah Multimedia Foundation Core Concept for Digital Design, yang ni ditulis oleh Costello 2016. So kita juga rujuk kepada buku Fundamental of Multimedia, yang ni dah lama dah, tapi asasnya boleh digunakan. Dan juga Multimedia Literacy, ini pun dah lama juga. So antara buku yang baru jugalah, ni ditulis oleh pensyarah kita sendiri, Associate Professor Technologist Dr. Khairul Azhar. Okey, dan juga saya lah. Okey, asas pembangunan produk aplikasi multimedia. Okey, so yang ni pun kita boleh dapatkan di penerbit UMK, dan kepada yang bertuah nanti dalam kelas saya, mungkin dalam saya akan bagilah, mungkin ada penilaian di situ. Mungkin saya akan bagi beberapa lah kepada yang bertuah. Okey, dan juga kita boleh juga rujuk buku pembangunan web interaktif Wan Su Othman dalam
seniman ukiran. Yang ni dalam bukan buku lah, ini dissertation website, dissertation untuk PhD. Jadi kita boleh rujuk jugalah. So ini antara rujukan yang menjadi rujukan utama dalam kursus ini. So saya harap penerangan ni sedikit sebanyak dapat membantu pelajar kita untuk memahami apa itu kursus CFT 1063 ni, iaitu asas kepada multimedia dan teknologi web. Okey, diharap selamat maju jaya. Diharap para pelajar dapat menumpukan perhatian mereka dalam kursus ini. Semoga mendapat grade yang baik pada semester ini. So, good luck and all the best. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Dr. 9 TV.